Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan berkenaan isu-isu ekonomi dan juga bisnes. Tahukah anda apakah perbezaan metrik pemasaran 4P, 4A dan 4C? Jadi inilah topik yang saya nak bincangkan hari ini dan kita boleh tengok bagaimana setiap aturan metrik-metrik ini mempengaruhi bagaimana kita berfikir dan bagaimana kita menyelesaikan masalah pelanggan. Jadi sekiranya anda rasa topik-topik yang dibincangkan di channel Pak Nikdin ini memberi manfaat kepada anda, kongsikan kepada rakan-rakan anda tentang channel ini dan sama-sama subscribe channel Pak Nikdin ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang sudah pernah mempelajari tentang pemasaran, mereka akan bertemu dengan konsep metrik pemasaran ataupun marketing matrix. Dan biasanya yang paling kerap dikongsikan ialah konsep 4P, iaitu product, price, place and promotion. Dalam pemasaran yang pentingnya yang pertama ialah produk kita. Jadi sekiranya kita tidak ada produk yang menyelesaikan masalah pelanggan, maka macam mana kita nak memasarkan produk kita. Yang kedua ialah price, iaitu berkenaan dengan harga. Jadi menentukan harga adalah satu perkara penting kerana ianya juga mempengaruhi dari segi sama ada ianya diterima oleh pasaran atau tidak. Yang ketiga ialah place, di mana produk kita itu boleh didapati, ya. Dan ini penting kerana sekiranya kita ada pelanggan di satu kawasan yang terletak jauh daripada tempat yang mana kita menawarkan produk kita. Jadi mungkin walaupun ada pelanggan yang nampak akan nilai produk kita, mampu membelinya, tapi disebabkan jauh sangat, mungkin mereka tak datang. Ini mungkin sesuai dengan restoran contohnya lah. Jadi kalau kita ada restoran di Melaka tetapi pelanggan-pelanggan kita di Kuala Lumpur, jadi macam mana orang Kuala Lumpur nak pergi Melaka hanya nak makan makanan kita. Dan yang P yang keempat ialah promosi ataupun promotion. Macam mana pelanggan-pelanggan kita nak tahu bahawa kita penjual produk yang boleh menyelesaikan masalah mereka, boleh didapati dengan senang dan harganya menepati kemampuan mereka. Jadi 4P ini biasanya satu perkara yang sentiasa dibincangkan bagi membantu para usahawan untuk membentuk strategi pemasaran masing-masing. Kemudian daripada 4P itu keluar pula matriks yang kedua, iaitu 4A pula. A ini yang pertama ialah acceptability. Jadi kalau dulu kita cerita tentang produk, tapi dalam 4A yang pentingnya adakah produk itu diterima oleh pelanggan. Maknanya sesuai dengan cita rasa mereka, menyelesaikan masalah mereka, fungsi-fungsi produk kita adalah fungsi-fungsi yang dicari oleh pelanggan. Jadi daripada kita tengok kepada produk saja, kita kena tengok juga kepada pelanggan dan sama ada mereka menerima produk yang kita tawarkan tu. Kemudian kedua ialah affordability. Yang tadi kita cerita tentang price, tentang harga. Yang sekarang ni di bawah 4A ialah sama ada harga yang kita tawarkan itu mampu dibayar oleh pelanggan dalam segmen yang kita pilih. Sebab walaupun mereka suka, mereka seronok dengan produk kita, mereka tahu produk kita boleh menyelesaikan masalah mereka, tapi sekiranya harganya terlampau tinggi, mungkin mereka tidak akan membelinya juga. Kalau harga terlampau rendah, mungkin mereka membelinya dengan banyak, tapi kita sebagai penjual akan hilanglah potensi keuntungan disebabkan kesilapan kita meletakkan harga yang lebih rendah. Yang ketiga ialah accessibility. Jadi ini ialah satu perkara penting, yang maknanya akses kepada produk. Cuma sekarang di zaman era internet, yang mana sekarang ni pembelian boleh dibuat di atas talian, jadi mungkin ini merupakan satu faktor yang mungkin sudah dapat dipermudahkan dengan menggunakan teknologi. Dan kalau kita ingat di masa kita menghadapi PKP semasa COVID-19 dahulu, banyak kedai-kedai yang menjual
daripada fizikal mereka meletakkan barangan mereka di kedai-kedai online dan mereka dapat bukan sahaja meneruskan penjualan tapi penjualannya meningkat lebih daripada biasa. Dan sekarang kita ada platform-platform seperti Shopee, Lazada yang memudahkan pelanggan untuk membeli produk kita walaupun mungkin dari segi kedudukan jauh. Cuma isu yang timbul daripada perkara ini ialah dari segi kos penghantaran pula. Jadi ini satu perkara yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli barangan kita. Dan A yang keempat ialah awareness daripada promotion tadi. Promotion lebih kepada aktiviti kita yang cuba memaklumkan kepada pelanggan ataupun bakal pelanggan tentang keberadaan produk kita, harganya, fungsinya, di mana boleh dibeli. Tapi dalam konsep 4A ataupun matriks 4A ini, persoalannya ialah sama ada promosi itu sampai kepada pelanggan-pelanggan dan mereka sedar akan kewujudan produk kita. Jadi sebenarnya 4P dan 4A ini adalah perkara-perkara yang sama, cuma 4P lebih kepada proses, 4A pula lebih kepada objektif ataupun kesan yang didapati daripada proses-proses berkenaan. Kemudian ada pula 4C. Apa pula 4C ni? Jadi kalau dalam 4P disebut produk, 4A ialah acceptability atau penerimaan produk. 4A pula ialah consumer ataupun pelanggan kita itu sendiri. Jadi apabila kita buat kerja, kita membentuk strategi, kita jangan fikir pasal kita saja. Fokusnya juga perlu kepada sasaran iaitu pelanggan. Jadi apa yang kita bincangkan tadi dari segi fungsi produk, dari segi kemampuan produk menyelesaikan masalah, dari segi kemampuan dan sebagainya, ianya kena difikir dari perspektif pelanggan. Bukannya kita fikir pasal kita saja nak memudahkan kita, tapi kita lupa bahawa yang akhir sekali yang akan membuat pembelian itu ialah pelanggan-pelanggan kita. Dan 4C yang kedua ialah cost. Ya? Maknanya kalau kita jual, ianya merupakan harga kita, tapi dalam perspektif pelanggan, apabila mereka membeli, itu adalah kos mereka. Jadi ini samalah dengan apa yang kita bincangkan dalam 4A tadi. A yang kedua ialah affordability ataupun kemampuan. Jadi kita kena ingat lebih tinggi harga jualan, maka lebih tinggi kos orang yang nak membeli. Jadi nak mencari keseimbangan ini satu perkara yang penting. Kita kena tengok keberuntungan kita, kita kena tengok kemampuan pelanggan, kita kena tengok produk-produk yang hampir sama yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing. Jadi meletakkan harga sebenarnya adalah satu seni yang penting juga di dalam perniagaan. Yang ketiga ialah convenience ataupun kemudahan kepada pelanggan kita tadi. Jadi macam mana kita menjual produk, di mana adanya produk kita, proses pembelian, pengalaman membeli itu sendiri sebenarnya satu perkara penting, dan ini akan mencorakkan persepsi mereka bukan sahaja ke atas produk tetapi ke atas perniagaan kita secara langsung. Dan ini sebenarnya akan membentuk penjenamaan ataupun jenama kita akan terbentuk di dalam minda pelanggan berdasarkan pengalaman mereka. Jadi memudahkan mereka membeli. Jadi memudahkan ni bukan hanya dari segi proses belian, ya. Kadang-kadang apabila mereka menerima produk kita, bolehkah mereka menggunakannya terus ataupun kena dipasang dahulu? Adakah kita membekalkan manual-manual yang senang difahami untuk membolehkan mereka menggunakan produk kita? Jadi kita tengok perniagaan seperti IKEA. IKEA ialah perniagaan yang mana konsepnya ialah pelanggan memasang sendiri perabot-perabot yang mereka beli, kerana di negara-negara Eropah misalnya, kos buruh adalah tinggi. Jadi kos itu dipindahkan kepada pelanggan. Jadi sekiranya pelanggan buat sendiri, maka komponen buruh tak ada, jadi harganya lebih kompetitif walaupun desain ataupun reka bentuknya menarik. Ya.
Tapi sekiranya nak pasang tu susah, maka ianya juga menimbulkan masalah yang baru. Jadi sebab inilah convenient ini bukan setakat jual beli saja, tapi penggunaan produk dan mungkin juga convenient dari segi bantuan keuangan, sebab ada setengah syarikat yang menggunakan ataupun boleh membenarkan pelanggan membeli secara kredit. Jadi ini konsep convenient ataupun kemudahan yang kita kena ambil kira dalam aspek-aspek pemasaran produk ataupun perkhidmatan kita. Dan yang akhir sekali ialah komunikasi ataupun communication. Maknanya promosi ataupun yang dibuat kenalah sampai kepada pelanggan yang menyebabkan mereka tahu, sedar akan kewujudan produk kita, dan proses ini ialah satu proses komunikasi. Jadi komunikasi ini ada objektifnya, ada sasarannya, yang punya bukan one way street. Jadi dan mungkin di dalam konteks zaman moden ini, komunikasi ini telah diperluaskan konsepnya lagi, sebab kalau kadang-kadang di setengah platform untuk kita membeli mana-mana produk ada pula komen daripada pelanggan, ada rating dan sebagainya. Ini adalah konsep komunikasi yang lebih menyeluruh. Ianya bukan sekadar menyedarkan pelanggan akan ada produk kita, tapi ada lagi data-data lain yang meyakinkan mereka bahawa produk kita ini ialah produk yang sesuai untuk menyelesaikan masalah mereka, dijual pada harga yang munasabah, dan daripada pengalaman-pengalaman orang lain, ianya dapat meyakinkan pelanggan yang baru nak cuba produk kita itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa konsep 4C ini lebih berfokus kepada pelanggan, konsep 4P lebih berfokus kepada pembekal, manakala konsep 4A pula berada di tengah-tengah yang cuba mengaitkan di antara keduanya. Jadi dalam kita membentuk strategi pemasaran masing-masing, jangan dilupakan tentang adanya metrik-metrik pemasaran yang mungkin nampak macam berbeza, tetapi sebenarnya membincangkan perkara yang sama dalam perspektif-perspektif yang berbeza. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasai bahawa video ini bermanfaat, maka sila kongsikan dengan rakan-rakan usahawan anda. Ajak ramai-ramai mereka untuk subscribe channel Pak Nickdin ini, agar kita akan dapat sama-sama membentuk keusahawanan yang lebih mantap di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.